Sudah hampir 8 tahun aku hidup sebagai ibu tunggal. Dan hampir 8 tahun juga aku tinggal dengan adikku. Alhamdulillah, dialah satu-satunya adik aku yang menumpangkan aku di rumahnya bersama-sama anakku. Aku membantu dia dalam mengusahakan tanah bendang yang terdapat di sekeliling rumahnya. Aku dibayar upah sebaik sahaja padi-padi habis dituai. Syukur Alhamdulillah, dengan pendapatan itulah aku gunakan untuk membeli keperluan diri aku dan anakku. Bolehlah kami meneruskan hidup ini setelah ditinggalkan oleh suamiku. Aku dan anakku lebih selesa tinggal di sini. Walaupun adik kandung aku itu tak begitu banyak pendapatannya. Maklumlah, sebagai petani, pendapatannya mengikut musim dan tidak menentu. Jika tak diserang penyakit pada pokok-pokok padi, maka banyaklah wang yang akan kami dapat. Jika diserang ulat, penyakit dan burung pipit, kuranglah pendapatan yang kami peroleh. Apa-apa pun, Alhamdulillah, kami tak pernah merungut walaupun kadang-kadang kami terputus belanja. Bagi diriku, biarlah aku duduk di sini saja. Bukan tak ada tempat di pekan yang lebih selesa untuk aku tinggal. Tapi anak aku ini, sekiranya aku bekerja di pekan, maka dia tak ada orang yang akan menjaganya. Maklumlah, usianya baru 9 tahun. Jika dengan adikku, anak aku dijaga oleh adik iparku ketika aku turun ke bendang, terutama pada hari yang dia tak bersekolah. Lagi pula, berkali-kali adik kandung aku menghalang aku daripada meninggalkan rumahnya. Bila bersama-sama dia, mudah baginya melihat aku ketika aku dan anakku sakit demam. Rupa-rupanya ketenangan dan kedamaian aku dengan keluarga adikku itu dicemari oleh suatu peristiwa yang aku tidak menduganya. Aku tak pernah mimpikan atau berangan-angan perkara itu. Peristiwa itu bermula apabila aku mahu dipinang oleh seorang lelaki yang aku tak kenal. Menurut cerita adik aku, dia berstatus duda. Sudah beranak 2. Lebih tua 2 tahun daripada usia aku. Aku tak pernah kenal dirinya. Cuma adik aku yang mengenali dia. Katanya dia lelaki baik dan bertanggungjawab. Aku tak pernah terfikir dan tak pernah terbayang di dalam kehidupan aku ini. Aku begitu serik dan tak mahu pisang akan berbuah buat kedua kalinya. Cukuplah. Cukup aku diperlakukan oleh bekas suami aku itu. Aku dibuat macam-macam, dimaki hamun bagi seorang insan yang tak bermaruah, disepak terajang pakai sampah di tepi jalan.
malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Sebelum lelaki itu datang masuk meminang, awal-awal lagi aku dah menolaknya. Berkali-kali aku beritahu adik aku tak mahu berkahwin lagi. Biarlah aku terus hidup begini. Tak apa. Cukuplah. Aku sangat bahagia bersama-sama anakku dan pekerjaanku serta keluarga adikku. Bukan aku sombong. Bukan. Aku cuma mahu terus hidup begini. Biarpun hari-hari aku bermandikan peluh dan lumpur di tengah sawah. Itu kataku. Tetapi di pihak adik kandungku dan adik iparku, lain pula pendapat mereka. Mereka berharap aku akan mengecapi kesenangan jika aku berkahwin lagi. Lelaki itu orang berada. Menurut adik aku, dia seorang peniaga yang ada syarikat sendiri. Sambung mereka lagi, nanti aku tak perlu ke tengah sawah, bermandikan keringat dan panas mentari lagi. Bantahan aku itu mendapat tentangan daripada adik aku dan ipar aku. Mereka menuduh aku sebagai insan yang menolak tuah. Akhirnya, mereka memaksa aku menerima lelaki itu apabila rombongan itu datang meminang nanti. Jika aku menolaknya, bermakna mereka akan mengusir diri aku dan anak aku keluar dari rumah mereka. Aku sangat sedih mendengar perkabaran itu. Kemana kehaluanku jika aku keluar dari rumah itu kerana aku tak punya saudara mara lagi? Apa yang lebih memeningkan kepalaku adalah perihal anakku itu. Sanggupkah aku melihat dia susah apabila aku keluar dari rumah itu nanti? Aku tak mampu membuat keputusan setelah aku ditekan dengan kehendak adik aku yang aku amat-amat tak suka. Akhirnya, pertunangan itu terpaksa aku terima. Jari manisku disarung dengan sebentuk cincin emas yang bertatahkan berlian. Memang mahal cincin itu. Barangkali lelaki itu mahu bermegah diri, yang diri dia itu orang kaya dan berada. Mungkin juga dia mahu aku tidak menyesal apabila aku menerima dia sebagai calon suamiku. Jika inilah anggapan dia terhadap diri aku, memang dia melakukan kesilapan. Aku tak pernah memandang kekayaan atau kemewahan, walaupun di hadapan mata aku.
Aku takut kekayaan dan kemewahan itu bagaikan racun yang akan memusnah jalan kehidupanku dan anakku. Namun, apa-apa pun boleh berlaku kerana aku sudah bertunang dengan dia. Berbagai-bagai alasan yang diberinya. Nak bawa aku makanlah, nak membeli belah lah, dan alasan-alasan lain yang tidak munasabah. Namun, aku membantah sekeras-kerasnya. Bertunang bukanlah sebagai tiket untuk dia membawa aku ke sana kemari sesuka hati. Aku ada maruah dan harga diri. Apatah lagi air muka adikku dan adik iparku yang perlu aku jaga. Rakanya manja dan ayu, wajahnya kini muram, tidak serian dulu. Air mata sering berlinang semenjak berumah tangga. Dalam usia muda remaja, engkau dipaksa berumah tangga dengan jejaka orang berada, tapi kau tidak bahagia. Hidup menderita, suami yang kau hormati kini pergi entah ke mana, tinggallah engkau sendiri merana. Dalam usia muda remaja, engkau dipaksa berumah tangga dengan jejaka orang berada, tapi kau tidak bahagia. Hidup menderita, suami yang kau hormati kini pergi entah ke mana, tinggallah engkau sendiri merana. Masa terus berlalu. Dia sering berhubung denganku melalui telefon sahaja. Rupa-rupanya, dalam masa yang sama, dia cuba memerangkap akan diriku. Dia cuba berdamping dengan aku. Mungkin ini adalah helahnya. Hari itu adalah hari anakku bersekolah. Seperti biasa, aku akan menghantar dan mengambilnya pulang dari sekolah. Anakku akan menunggu aku di tempat biasa. Tetapi pada hari itu, lain pula yang berlaku. Aku tercari-cari di manakah kedudukan anak aku itu. Lama juga aku mengintai-ngintai sekeliling sekolah. Kalau-kalau dia berada di sekitar kawasan itu.
Tiba-tiba aku terdengar suatu suara memanggil aku dari dalam kereta. Rupa-rupanya, anakku sudah berada di dalam kereta lelaki itu. Darah aku tiba-tiba berderau. Masuk. Masuk. Mari kita pergi makan. Pelawa lelaki itu sambil membuka pintu belakang keretanya. Anakku pula menarik tangan aku untuk aku masuk ke dalam kereta. Aku rasa amat malu kerana diperhatikan oleh orang ramai yang datang untuk mengambil anak masing-masing. Setelah selesai sesi persekolahan pada hari itu, dengan langkah yang begitu berat, tanpa sebarang kata, aku masuk ke dalam kereta. Walaupun hati aku begitu berbelah bahagi untuk melakukan demikian. Dia begitu ramah ketika di kedai makan. Aku makan ala kadar kerana begitu kekok dengan orang yang aku tak biasa. Aku lihat anak aku pula begitu mesra dengan dia. Maklumlah, sudah lama dia rindukan kasih dan sayang seorang ayah. Tetapi, adakah dia seorang ayah yang paling sesuai untuk anakku? Keadaan ini seolah-olah mula menggoncang pendirianku yang aku cuba pertahankan selama ini. Aku terfikir-fikir, mungkin dia begitu sesuai untuk anakku. Tambahan pula, anakku sering menyebut-nyebut nama dia. Anakku juga sanggup menumpang lelaki itu ketika dia pulang dari sekolah. Nampaknya dia sudah begitu akrab dengan lelaki itu dan tidak mengharapkan aku mengambilnya lagi. Pada ketika ini juga, lelaki itu sering ke rumahku dan mengambil anakku untuk bersiar-siar dengannya. Anakku juga sering dibawa pulang oleh lelaki itu ke rumahnya. Keadaan ini menyebabkan aku mula rasa rimas kerana tak menyangka jadinya begitu. Begitulah hubungan anakku dengan lelaki itu. Aku tetap aku. Aku pertahankan pendirianku. Tak mudah untuk membawa aku ke mana saja. Namun, apa yang berlaku seterusnya membuatkan aku mulai curiga. Aku mula curiga dengan kedudukan kasih sayang lelaki itu dan anak-anaknya terhadap anakku. Hari itu anak aku pulang dari rumah lelaki itu berkeadaan dia menangis-nangis. Mula-mula dia merahsiakan daripada aku tentang apa yang berlaku. Aku cuba memujuknya dan meminta penjelasan daripada dia. Akhirnya, anakku bercerita yang dia sering disindir dan diherdik oleh 2 orang anak lelaki itu. Semua sindiran dan herdikan itu sebenarnya aku boleh terima hanya sebagai gurauan, kecuali satu. Mereka menuduh aku dan anak aku mahu mengikis harta dan kesenangan yang mereka miliki. Inilah yang paling sukar untuk aku terima, kerana mereka menuduh tanpa ada asasnya. Ini membuatkan aku terfikir-fikir. Itu baru bertunang. Jika dah berkahwin, bagaimanakah nanti? Hati aku semakin tawar terhadap lelaki itu. Apabila tiba masa yang sesuai nanti, aku akan beritahu adikku. Aku akan beritahu dia bahawa aku tidak mahu bernikah dengan lelaki itu. Tak ada gunanya jika aku berkahwin dengan dia, sekiranya aku dan anakku tidak diterima oleh anak-anaknya. Daripada aku dan anakku hidup di dalam tekanan yang teramat sangat, biarlah aku minta diputuskan saja tali pertunanganku itu. Biarlah aku diusir dari rumah mereka. Tak apa, aku sudah nekat sekarang. Meskipun ia sebagai penyudah ceritaku ini. Rasa
bisa